Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan sambung pengajian kita yang kedua pada malam ini, pada membahaskan ataupun kita muzakarah satu kitab lagi, iaitu kitab yang dinamakan sebagai Al-Ibanah wal-Ifadah. Terjemahan kitab Al-Ibanah wal-Ifadah pada membicarakan tentang hukum-hukum darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, yang terutama iaitu darah haid, nifas dan istihadah. Okey, kita akan sambung pada muka surat 88. Bagi mereka yang memiliki kitab, kita akan sambung pada muka surat 88. Okey, iaitu bab yang ketiga ataupun perkara yang ketiga dalam bab membicarakan tentang pembahagian pembahagian golongan-golongan perempuan yang mustahadah. Golongan mustahadah ini perempuan yang kedatangan haid kemudian bersambung dengan perempuan yang keluar darah melebihi daripada tempoh haid kemudian bersambung darahnya dengan waktu haid. Kita telah melalui dua kumpulan yang pertama, iaitu perempuan yang mubtada'ah mumayyizah, dan yang kedua perempuan yang mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey, sedikit ulang kaji. Mungkin kita telah meninggalkan kuliah ni untuk beberapa hari. Ada yang lupa dan sebagainya. Dua kategori yang pertama itu untuk kategori perempuan yang baru pertama kali kedatangan darah haid. Sebelum daripada ni dia tak pernah mengalami haid. Itu pertama kali dia mengalami haid. Kemudian pertama kali dia mengalami haid, dia kedatangan mustahadah. Dia darah yang keluar tu melebihi daripada tempoh maksima bagi haid dan berhubung pula dengan waktu sucinya. Jadi perempuan ni mustahadah, kemudian dia mubtada'ah, yakni perempuan yang baru. Kemudian di situ terbahagi pada dua golongan. Yang pertama mumayyizah dan yang kedua ghairu mumayyizah. Baik, bagi golongan yang mumayyizah, yakni mereka yang dapat membezakan sifat-sifat darah dan juga memenuhi syarat-syarat tamyiz. Okey, dia dapat membezakan sifat darah, darah yang keluar melebihi daripada satu sifat, kemudian menepati ataupun memenuhi syarat-syarat tamyiz. Jadi pada golongan yang pertama ni, iaitu golongan mubtada'ah mumayyizah, bagaimana nak menetapkan hukumnya? Dijadikan darah yang kuat itu sebagai darah haidnya, dan darah yang lemah itu dihukumkan sebagai darah istihadah. Umpama contoh, seorang perempuan dia baru pertama kali mengeluarkan darah, kemudian darahnya keluar selama 20 hari. 10 hari berwarna hitam, kemudian 10 hari berwarna merah. Dengan mencukupi syarat-syarat tamyiz, maka perempuan ini dihukumkan haidnya 10 hari, kemudian selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Kenapa? Darah yang hitam dianggap sebagai darah yang kuat, kemudian darah yang selepasnya itu darah merah umpama contoh dianggap sebagai darah yang lemah. Mana darah yang kuat dijadikan haid kalau cukup syarat-syarat tamyiz. Apa syarat-syarat tamyiz? Yang pertama, darah yang kuat mesti tidak kurang daripada 24 jam. Dan yang kedua, darah yang kuat tidak boleh lebih daripada tempoh maksima bagi haid, iaitu 15 hari 15 malam. Kemudian syarat yang ketiga, darah lemah itu mesti keluarnya secara berterusan, melebihi daripada tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Seandainya darah itu berhenti sebelum 15 hari 15 malam, tidak diikuti dengan darah yang lain, maka syarat yang ketiga ini tak diperlukan. Okay, yang keempat, keluarnya itu secara berturutan, tidak diselangi dengan darah kuat. Dia kena terus je keluar, tak diselangi dengan darah kuat, kurang daripada 15 hari 15 malam. Jadi kalau cukup syarat-syarat tamyiz ni, maka dia dihukumkan sebagai perempuan yang mumayyizah, mubtada'ah mumayyizah.
Adapun golongan yang kedua iaitu golongan perempuan yang mubtada'a tetapi ghairu mumayyizah. Perempuan yang baru pertama kali mustahadah, mubtada'a ghairu mumayyizah. Dia mubtada'a ni baru pertama kali keluarkan darah, kemudian dia ghairu mumayyizah, dia tak boleh nak bezakan sifat darahnya. Tak boleh nak bezakan sifat darahnya ini dua keadaan. Yang pertama, darah yang keluar satu sifat sahaja. Contohnya hitam selama 20 hari ataupun merah selama 20 hari umpama contoh. Ataupun yang kedua, keluar darah dua sifat tetapi tak menepati akan syarat-syarat tamyiz. Umpama contoh, keluar hitam 10 hari, merah 10 hari, tetapi hitam tak cukup 24 jam. Syarat tamyiz yang pertama tak terpenuhi, maka jadi ghairu mumayyizah. Ataupun darah hitam keluar selama 16 hari, kemudian keluar pula darah lemah selama 10 hari, darah merah 10 hari, maka syarat tamyiz yang kedua tak dipenuhi. Syarat tamyiz yang kedua tak dipenuhi, maka tak boleh. Maka tak boleh digunakan sebagai tamyiz. Ataupun yang ketiga, darah lemah tu tak cukup 15 hari dan semalam, kemudian keluar pula darah lain. Contohnya 5 hari keluar darah hitam, kemudian 10 hari keluar darah, ataupun 14 hari keluar darah hitam, keluar darah merah, kemudian keluar pula darah hitam. Maka tak cukup. Tak cukup 15 hari dan malam diselangi dengan darah yang lain, maka tak cukup syarat tamyiz yang ketiga. Ataupun darah keluar secara berselang-selang. Sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sampai melebihi tempoh maksima bagi haid 15 hari 15 malam, maka juga tidak boleh dijadikan sebagai tamyiz ketika itu. Jadi apabila tak cukup syarat tamyiz ataupun darah ni cuma keluar darahnya keluar dengan satu sifat saja, maka hukum haidnya ini dikembalikan pada sehari semalam saja. Kalau 20 hari keluar darah merah sampai tak ada warna lain, maka haidnya berapa? Sehari semalam saja pada hari yang pertama. Ini bagi perempuan yang mubtada'a ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah, perempuan mubtada'a dikembalikan pada hari yang pertama. Kalau dia ada tamyiz, tengok pada tamyiznya. Darah kuat dijadikan haid, kemudian darah lemah dijadikan sebagai istihadah. Itu pada kuliah yang terdahulu. Baik. Kemudian kita masuk pada kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga dalam bab mustahadah ni kan ada 7 golongan. Ini kita masuk pada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini iaitu golongan mu'tadah mumayyizah. Golongan mu'tadah mumayyizah. Maksudnya apa mu'tadah mumayyizah ni? Iaitu pernah mengalami haid dan suci serta dapat membezakan sifatnya. Ini golongan yang ketiga. Okey, golongan yang ketiga daripada 7 golongan, tetapi dia merupakan golongan yang pertama dalam golongan yang kedua, iaitu golongan mu'tadah, orang yang ada adat. Okey, sebab tu kita lihat golongan mustahadah ni. Golongan mustahadah secara asasnya lah dia akan terbahagi kepada 2 golongan dua golongan utama. Yang pertama kita ambil yang sebelum ni, mubtada'ah. Okey, mubtada'ah dia pun terbahagi kepada 2. Okey, yang pertama mumayyizah. Okey, yang ni ghairu mumayyizah. Kemudian di sini mu'tadah. Mu'tadah. Mu'tadah ni pula nanti dia akan terpecah kepada 5 golongan lagi. Dia akan terpecah kepada 5 kumpulan. Terpecah kepada 5 kumpulan. Baik. Yang pertama yang akan kita bincangkan di sini pada malam ni iaitu mu'tadah. Golongan yang pertama mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Okey, ini golongan yang pertama untuk malam ni. Mustahadah mu'tadah mumayyizah.
Kenapa namakan mustahadah? Kerana dia keluar darah melebihi daripada 15 hari 15 malam dan bersambung dengan tempoh suci, baru jadi golongan mustahadah yang 7 golongan ni. Ini tempat yang perlu kita kena ingat baik-baik. Okey, yang perlu kita perhatikan. Kalau dia terpisah pada hari yang ke-15 suci, di hari yang ke-15 tidak ada darah, hari ke-16 baru ada darah, maka dia tak termasuk dalam golongan ni. Tetapi kalau hari yang ke-15 dia ada darah, kemudian bersambung dengan hari yang ke-16, baru termasuk dalam golongan mustahadah yang 7 golongan ni. Dinamakan golongan yang pertama iaitu mustahadah mu'tadah. Mu'tadah ni apa? Orang yang pernah mengalami haid dan suci. Haid dan suci dan dapat membezakan sifatnya. Okey, baik. Lihat dalam kitab tu dia kata mu'tadah. Mu'tadah ialah perempuan yang pernah mengalami haid dan suci serta dia mengetahui kadar jumlah haid dan sucinya. Itu maksud mu'tadah. Itu perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, kemudian dia mengetahui kadar jumlah haid dan sucinya. Maksudnya perempuan ni dia tahu, dia pernah mengalami haid yang sebelumnya. Okey, dia tahu. Bulan lepas dia pernah mengalami, walaupun sebulan, baru bulan lepas. Kemudian bulan lepas tu dia baru keluar darah haid. Kemudian dia mengetahui tempoh ataupun jumlah hari yang keluar. Contohnya dia tahu bulan lepas keluar 7 hari. Suci berapa? Suci 23 hari. Ataupun bulan lepas 10 hari. Suci 20 hari. Itu dia tahu. Itu namanya mu'tadah. Nanti kalau dia tak tahu, maka dia termasuk dalam golongan mutaghayyirah. Dia tahu, bila dia tahu maknanya dia termasuk dalam mu'tadah. Ini tahu bila waktu keluar dan dia tahu kadar waktu keluar tu ataupun tempoh keluar darah tu dia tahu. Sebab tu dinamakan sebagai mu'tadah. Ini perempuan yang ada adat, kemudian dia tahu kadar yakni berapa banyak hari yang keluar, kemudian permulaan keluar tu dia tahu, awal bulan ke, tengah bulan ke, ujung bulan ke, dia boleh tahu. Berapa hari bulan dia tahu, kemudian hari pun jumlah hari pun dia tahu. Ini panggil mu'tadah. Kalau dia tak ingat salah satu pun, kalau tak ingat salah satu ataupun tak ingat kedua-dua, maka dia masuk dalam golongan mutaghayyirah. Okey. Jadi mu'tadah ni dia punya dobit apa? Ingat tarikh, kita kata. Ingat tarikh, ingat kadar. Tarikh mana tarikh mula lah. Bila? 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Kemudian kadar keluar 7 hari, 10 hari, 9 hari. Dia ingat. Dia dapat golongan dalam golongan mu'tadah. Itu golongan orang yang ingat. Dia ingat. Baik. Kemudian yang pertama, mustahadah, mu'tadah, mumayyizah. Mumayyizah pula ialah perempuan yang dapat membezakan darah lemah, darah kuat serta cukup syarat-syarat tamyiz. Dikatakan mumayyizah kerana apa? Dia boleh membezakan sifat darah. Boleh bezakan sifat darah. Okey. Sama ada lemah atau kuat. Dia boleh bezakan darah hitam, darah merah, darah perang, darah kuning atau keruh. Dia boleh bezakan. Dia tahu mana satu darah kuat, mana satu darah lemah, dia boleh bezakan. Kemudian cukup memenuhi syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang 4 tu lah. Darah kuat tak kurang daripada 24 jam. Kemudian darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kemudian darah lemah mesti keluar berterusan melebihi daripada tempoh sekurang-kurang suci. Syarat tu tak diperlukan lah kalau darah tu berhenti sebelum daripada 15 hari 15 malam. Dan yang keempat syaratnya apa? Tidak diselangi dengan darah kuat. Keluarnya secara berturut-turut, tidak diselangi dengan darah kuat. Apabila memenuhi syarat tamyiz dan dia boleh bezakan sifat darah, maka dia termasuk dalam golongan mustahadah, mu'tadah, mumayyizah. Mustahadah, mu'tadah, mumayyizah.
Okey, kenapa mu'tada? Kerana dia ingat tarikh dan dia ingat kadar dia. Kemudian kenapa dia mumayyizah? Kerana dia boleh bezakan sifat darah sama ada lemah ataupun kuat, kemudian memenuhi syarat-syarat tamyiz. Kalau tak memenuhi syarat tamyiz, walaupun dia ingat tarikh, walaupun dia ingat kadar, walaupun dia boleh bezakan sifat di antara lemah dan kuat, tapi bila tak memenuhi syarat tamyiz, maka tak boleh masuk golongan mumayyizah. Dia akan masuk dalam golongan ghairu mumayyizah. Okey. Jadi hukum mu'tada, apa ketetapan bagi perempuan yang mu'tada mumayyizah? Dihukumkan perempuan tersebut, yakni perempuan yang mustahadah mu'tada mumayyizah ni, dihukumkan dengan tamyiznya. Dihukumkan dengan tamyiznya. Tamyiz ni maknanya apa? Maka darah kuat dikira sebagai darah haid dan darah lemah dikira sebagai istihadah. Maka dihukumkan darah yang keluar tu kalau berlaku mustahadah sama seperti perempuan yang mubtada'ah mumayyizah, dijadikan darah yang kuat itu sebagai haid dan darah yang lemah dikira sebagai istihadah. Oleh itu, semua permasalahan perempuan yang berada dalam situasi ini diperlakukan sama seperti yang telah dibahas dalam hukum mubtada'ah mumayyizah. Yang lepas tu, yang telah kita bincangkan. Nanti ditunjuk contoh, okey? Jadi kita kena pegang key dia dulu. Baik, mumayyizah hukumnya darah kuat dijadikan haid, okey, dan darah lemah dijadikan istihadah. Dihukumkan istihadah lah. Dijadikan istihadah. Okey. Jadi mustahadah mubtada'ah mumayyizah, hukumnya apa? Darah kuat dijadikan haid dan darah lemah dijadikan sebagai istihadah. Okey. Disyaratkan untuk menghukumkan perempuan ini dengan tamyiz. Disyaratkan untuk menghukumkan perempuan ini dengan tamyiz, yakni dengan perbezaan tu, tidak diselangi adat dan tamyiznya dengan sekurang-kurang tempoh suci. Jika diselangi dengan sekurang-kurang suci, maka darah kuat dihukumkan darah haid yang kedua. Syarat dia ni tidak diselangi adat dan tamyiznya dengan sekurang-kurang tempoh suci. Jika diselangi dengan sekurang-kurang suci apa? 15 hari 15 malam. Maka darah kuat dihukumkan darah yang kedua. Dihukumkan sebagai darah yang kedua. Kita lihat contoh. Contohnya, kebiasaan haidnya, ini haid seorang perempuan 5 hari di awal bulan. Lalu pada bulan berikutnya, bulan selepas tu, ia mengalami istihadah, keluar darah merah selama 20 hari. Keluar darah merah selama 20 hari. Kemudian diikuti pula darah hitam 5 hari. Diikuti pula darah hitam 5 hari. Maka pada masalah ini ia dihukumkan dengan adatnya sebagai haid, iaitu 5 hari di awal bulan dan 15 hari selepasnya dihukum suci, dan 5 hari darah yang hitam itu dihukumkan haid yang baru. Kerana apa? Kerana telah diselangi dengan tempoh sekurang-kurang suci. Tu di kitab apa dia kata, dia bagi dobek tu Tuhfatul Muhtaj, jilid yang pertama, muka surat 406. Okey, masalah yang dia kata ni, disyaratkan untuk menghukumkan perempuan ini dengan tamyiz. Dia kata tidak diselangi adat dan tamyiznya dengan sekurang-kurang tempoh suci. Okey. Kemudian jika diselangi dengan sekurang-kurang suci, maka darah kuat dihukumkan darah haid yang kedua. Kita lihat contoh yang dia bagi. Okey. Kita lihat contoh yang dia bagi dekat sini. Adat, kita lihat dulu. Ini contoh yang pertama. Adat kebiasaan perempuan ni, adat kebiasaannya tiap-tiap bulan
Kita ambil contoh bulan April sebelum ni lah. Bulan April, tiap-tiap bulan darah yang keluar 5 hari di awal bulan. 5 hari di awal bulan. 5 hari awal bulan. Okey. Ini bulan April. Pada bulan April, tiap-tiap, maksudnya sebelum tu pun begitu, 5 hari awal bulan. Jadi bulan April ni 5 hari awal bulan dia keluar haid. Kemudian selebihnya tu tak keluar darah. Mana hukum suci. Masuk bulan Mei, bulan yang dia berhadap ni, bulan Mei ni, bulan yang dia berhadap, darahnya keluar selama 25 hari. Darahnya keluar selama 25 hari. Bagaimana keadaan darahnya keluar? Okey. Dia keluar darah 5 hari, 15 hari, maknanya keluar darah merah. Kemudian diikuti dengan 5 hari yang lain, iaitu keluar darah warna hitam. Jadi keseluruhan darah ni 25 hari dalam bulan Mei. Okay. Kita lihat pada kitab tu, disyaratkan untuk menghukumkan perempuan ini dengan tamyiz, tidak diselangi adat dan tamyiznya dengan sekurang-kurang tempoh suci. Jika diselangi dengan sekurang-kurang suci, maka darah kuat dihukumkan darah yang kedua. Baik, adatnya, adat perempuan ni tiap-tiap bulan, kalau kita lihat 5 hari pada awal bulan. Adat dia 5 hari pada awal bulan tu, okey, dia kedatangan haid. Masuk bulan Mei, dia keluar darah pada awal bulan tu 5 hari ditambah dengan 15 hari, jadi 25 hari. Keluar darah 25 hari. Kemudian ada 30 hari. Silap. Maaf dah. 30 hari dia keluar darah. Sudah 25 hari. Astagfirullahalazim. 25 hari. 20 hari yang pertama keluar darah merah. Kemudian 5 hari yang kedua ni, 5 hari yang selepas darah merah ni keluar darah hitam. Okey. Yang ni merah, kita tandakan merah. Ni merah. Kemudian hitam. Kalau berlaku keadaan macam ni, kalau berlaku dalam keadaan macam ni, 5 hari ni, 5 hari yang pertama dihukumkan sebagai haid. Dihukumkan sebagai haid. Kemudian yang ni dihukumkan sebagai istihadah. Hitam yang kedua ni dihukumkan sebagai haidnya yang kedua. Haid yang ni, haid yang 5 hari pertama ni dikembalikan kepada adat. Adat 5 hari. Kemudian 15 hari ni, 15 hari ni apa? Tempoh sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci. Okey. Jadi kalau yang ni dikembalikan kepada adat, selepas tu keluar darah 15 hari, melepasi tempoh sekurang-kurang suci. Hari yang seterusnya keluar darah lagi warna hitam, darah ni dihukumkan sebagai haidnya yang kedua. Okey, haidnya yang kedua. Syaratnya apa? Mesti melepasi tempoh sekurang-kurang suci. Sekurang suci 15 hari. Sebab tu dia kata disyaratkan untuk menghukumkan perempuan ini dengan tamyiz jika tidak diselangi dengan adat. Kalau dia diselangi dengan adat, maka dia kena kembalikan kepada adat. Kembalikan kepada adat dulu. Dan jika diselangi dengan tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 6 malam, maka hari yang kedua ni ataupun merah yang keluar hitam selepas 20 hari ni dihukumkan sebagai haidnya yang kedua pada bulan tersebut. Pada bulan yang tersebut, ini haidnya yang kedua, yang ini haid yang pertama, tapi dikembalikan kepada adatnya yang sebelum. Okey, kemudian diselangi dengan tempoh suci, barulah masuk pada haidnya yang kedua. Okey. Baik.
Jadi 5 hari yang pertama ni wajib kembali kepada adat haid sebelumnya. Kemudian merah ni dihukumkan sebagai istihadah. Dihukumkan sebagai istihadah. Apabila masuk hari yang ke-16, nyatalah ia mengalami istihadah mu'tada ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Kerana dah keluar darah sebanyak 20 hari, melebihi daripada tempoh adat ni. Okey. Kemudian wajib mandi setelah masuk hari yang ke-16 dan qada solat mula hari yang ke-6. Hari yang ke-16. Hari yang ke-16 itu jika tak keluar darah hitam. Tapi kalau keluar darah hitam pada hari yang ke-16 selepas ini, mana hari yang ke-21, maka dia tak boleh mandi lagi. Kenapa? Kerana darah ni dihukumkan sebagai darah haidnya yang kedua. Dihukumkan sebagai darah haidnya yang kedua. Tetapi kalau darah ni tak keluar, umpama contoh ni tak keluar, kalau ni tak keluar, ni tak keluar lagi, maka pada hari yang ke-16 ni, lepas daripada ni masuk hari yang ke-16, di sini dia wajib mandi. Wajib mandi, dan dia wajib mula qada solat dia bermula daripada hari yang ke-6 sampai kepada hari yang ke-15. Saya buat gambaran yang lebih jelas lagi supaya kita nampak. Bulan Mei dia keluar darah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian keluar darah hitam mula daripada 21. Seorang perempuan ni dia keluar darah, saya ulang balik biar kita nampak. Dia keluar darah, adat dia sebelum dia 5 hari. Adat sebelumnya 5 hari. Daripada 1 hari bulan sampai 5 hari bulan. Okey, baik. Kemudian masuk bulan Mei, dia pun lihat keadaan darah dia. Hari pertama sampai kepada hari yang ke-5. Okey. Kemudian dia dapati bahawa darahnya tak berhenti pada hari yang ke-6. Maka dia tak boleh mandi lagi. Dia tak boleh mandi lagi. Dia kena menunggu. Hari ke-6, 7 sampai bila? Sampai hari yang ke-15. Dia menunggu sampai hari yang ke-15. Kerana ini pertama kali berlaku pada diri dia, maka dia tunggu sampai hari yang ke-15. Baik. Apabila masuk saja pada hari yang ke-16, darahnya masih ada. Darahnya masih ada. Ketika ni darahnya masih ada, dia sudah apa ni kat sini? Wajib mandi. Wajib mandi. Okey, dia wajib mandi pada hari yang ke-16. Dan juga wajib solat dah. Wajib solat. Pada waktu ni dia dihukumkan sebagai perempuan yang ghairu mumayyizah, mu'tada ghairu mumayyizah. Kenapa ghairu mumayyizah? Walaupun tak masuk lagi bab tu, walaupun kita belum masuk lagi bab tu, iaitu dia mustahadah, mu'tada ghairu mumayyizah. Kenapa? Darahnya keluar dengan satu sifat, merah semua, melebihi daripada 15 hari 19 malam. Okey, dalam bab ni dia kena kembalikan haidnya mana? Haidnya pada 5 hari yang pertama. Kenapa 5 hari yang pertama? Kerana melihat kepada adat sebelumnya. Pada bulan April darahnya keluar daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-5 saja. Okey, oleh kerana dia ni mustahadah ghairu mumayyizah, mandinya pada hari yang ke-16, kemudian dia wajib solat lepas tu. Baik, bermula daripada hari yang ke-6 ni, hari yang ke-6 dia kena qada semula. Wajib qada. Wajib qada semula. Okey. Kemudian tu darahnya pun keluar 17, 18, 19, 20. Sampai 20, masuk pada 21 keluar darah warna hitam sampai kepada 25. Okey, sampai kepada 25. Apabila keluar darah hitam selepas daripada darah merah ni,
dan diselangi dengan tempoh sekurang-kurang suci. Mana sekurang-kurang suci? Daripada 6 sampai 20 ni, tempoh sekurang-kurang suci. Maka darah hitam yang keluar pada 21 hari bulan ni dihukum sebagai haid yang kedua. Haid kedua dalam bulan tersebut, selepas haid yang pertama daripada 1 sampai 5 mengikut adat yang sebelumnya. Mengikut adat yang sebelumnya. Okey. Jadi maknanya yang ini dihukumkan sebagai haid lah. Selepas kita melihat kepada darah yang keluar itu dikembalikan kepada adatnya. Kenapa? Kerana darah selepas daripada 5 hari ni sudah melebihi daripada tempoh suci 15 hari 15 malam. Okey. Jadi maknanya yang ni haidnya yang kedua. Jadi perempuan ni mana? Dia wajib mandi di sini, kemudian wajib semula qada pada hari yang ke-6. Ni bulan yang pertama. Bulan yang pertama berlaku haid ni. Itu dalam huraian itulah, dalam kitab tu. Baik. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Okey, contoh yang lain. Seorang perempuan yang sudah mempunyai adat kebiasaan. Okey, seorang perempuan ni dia sudah ada mempunyai adat kebiasaan keluar darah haid selama 6 hari. Tetapi pada suatu bulan dia melihat darah hitam keluar selama 8 hari, kemudian keluar pula darah merah 10 hari lalu berhenti. Maka perempuan ini telah mengalami istihadah yang dikembalikan hukumnya kepada salah satu daripada 7 gambaran perempuan istihadah. Masalah yang kedua pula, adat kebiasaan perempuan ni pada bulan sebelumnya, iaitu bulan April, dia keluar darah 6 hari. Pada bulan April. Pada bulan Mei dia keluar darah hitam 8 hari. Okey. Kemudian diikuti dengan darah merah selama 10 hari. Okey. Mana tempoh darah yang keluar ni berapa semua sekali? 18 hari. Darah yang keluar 18 hari. Selepas daripada 18 hari dia tak keluar darah lagi dah. Selepas 18 tak keluar darah dah. Mana 18 hari. Jadi 18 hari ni, okey, 18 hari maknanya tempoh yang melebihi daripada tempoh maksima bagi haid. Kenapa? Maksima bagi haid tu darah mesti berhenti di sini. Ini panggil tempoh maksima. 15 hari 15 malam ni maksima haid kita panggil. Okey. Ketika darah pada hari yang ke-15 berhubung terus dengan hari yang ke-16, maka dia termasuk salah satu daripada 7 golongan perempuan yang mustahadah dalam haid. Kenapa? Kerana 15 berhubung dengan 16, maka dia berhubung dengan dia termasuk dalam golongan 7 golongan mustahadah dalam haid. 7 golongan. Okey. Dalam 7 golongan tu macam mana kita nak tentukan yang kat sini? Pertama kita lihat daripada siklus ataupun jadual yang kita dapat ni, perempuan ni sudah ada adat. Bila ada adat, dia termasuk dalam golongan mu'tadah. Okey, dia ni ada adat, maka dia mu'tadah. Kemudian dia berlaku haid, mana mustahadah, mu'tadah. Okey. Kemudian kita lihat lagi, apa dia punya maklumat kat sini? Dia keluar darah dengan 2 sifat. Dia keluar darah dengan 2 sifat. Maka 2 sifat termasuk mustahadah, mu'tadah, mumayyizah. Kenapa? Darah dia ada 2 sifat, ada sifat kuat dan sifat lemah. Yang ni hitam ni dia sifat kuat. Merah ni dia sifat lemah. Okey? Sifat lemah. Hitam sifat kuat, merah sifat lemah. Okey. Maka kita dapati pada contoh ini, perempuan ini adalah mu'tadah. Kerana apa? Kerana ia pernah mengalami haid dan suci
Sebelum daripada ni dia ada haid dan suci. Dan ia juga seorang yang mumayyizah. Kenapa? Kerana ia dapat mengetahui darah yang kuat iaitu hitam dan darah yang lemah iaitu merah. Jadi dia boleh bezakan darah hitam dan darah lemah. Mana ada kuat, ada lemah. Ia juga telah memenuhi syarat-syarat tamyiz. Dalam jadual ni dia telah memenuhi syarat-syarat tamyiz. Mana syarat tamyiz kita lihat? Yang pertama pada hitam ni. Hitam tidak kurang 24 jam. Yang kedua pula tidak lebih 15 hari 15 malam. Maka syarat tamyiz ni dipenuhi. Okey. Kemudian syarat tamyiz yang seterusnya dikatakan darah yang kuat tidak kurang daripada sehari semalam, sekurang-kurang tempoh haid. Kemudian darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam, tempoh sebanyak-banyak haid. Dan darah lemah keluar berturut-turut. Darah lemah ni dia keluar berturut-turut 9 sampai 18, tidak diselangi dengan darah kuat. Dia keluar secara berturut-turut. Dalam bab ni dalam perkara ni tak ditetapkan syarat yang ketiga mesti cukup 15 hari 15 malam. Kenapa? Kerana darah tu berhenti pada hari yang ke-18, selepasnya tak ada darah yang lain. Maka syarat yang ketiga tu tak diperlukan. Okey. Adapun syarat darah lemah tidak kurang daripada 15 hari itu tidak berlaku. Mana tak diperlukan dalam contoh ni. Kenapa? Kerana syarat ini tidak diperlukan apabila darah berhenti. Bila darah berhenti pada hari yang ke-19, 20, 21 seterusnya tak ada darah, maka syarat yang ketiga itu tak diperlukan. Sekadar syarat yang keempat iaitu darah keluar secara terus-menerus, yakni berterusan. Okey, baik. Sedangkan dalam contoh ini darah sudah berhenti kerana telah suci pada hari yang ke-19. Dengan demikian perempuan ini haidnya ditentukan dengan tamyiznya, bukan adatnya. Dalam bab ni, dalam hal ni, perempuan ni haidnya ditentukan mengikut tamyiz, bukan lagi mengikut adat. Maksudnya apa? Adatnya kalau kita lihat, adatnya 6 hari. Adatnya 6 hari. Adat bulan lepas 6 hari. Tetapi masuk bulan Mei ni tamyiznya 8 hari. Tamyiznya 8 hari. Maka tamyiz tu diutamakan. Jadi pada bulan Mei ni haidnya. Walaupun menyalahi adat dia, walaupun tak sama dengan adat dia. Walaupun tak sama dengan adat dia, oleh kerana darah kuat ni mencukupi syarat-syarat tamyiz dan darah lemah juga mencukupi syarat-syarat tamyiz, maka haidnya dihukumkan mengikut tamyiz. Kalau tamyiznya 8 hari, darah kuatnya 8 hari, 8 hari lah. Kalau darah kuatnya 4 hari, 4 hari lah. Kalau darah kuatnya 10 hari, 10 hari lah. Maka dia menyalahi dengan adat yang sebelumnya. Jadi kita tak boleh nak tetapkan kembali kepada adat, melainkan haidnya itu dihukumkan mengikut tamyiznya. Mengikut tamyiznya. Okey. Jadi perempuan yang mustahadah, mu'tada, mumayyizah, haidnya ditentukan mengikut tamyiz. Dia tak ditentukan mengikut adat sebelumnya. Kenapa? Kerana ada tamyiz. Itu bab ghairu, bab mustahadah, mu'tada, mumayyizah. Pada bab ataupun golongan yang ketiga. Okey. Atau kita ambil contoh yang lain lagi sebagai tambahan. Kalau ada apa-apa persoalan, nanti boleh tinggalkan di message tu. InsyaAllah kita akan lihat selepas daripada ni. Okay. Contohnya ada seorang perempuan, okay, bulan April, bulan sebelum ni, darahnya 10 hari. Okay, darah haidnya 10 hari pada bulan April. Apabila masuk saja dalam bulan Mei, okay, dia keluar darah hitam 5 hari. Kemudian disertakan dengan darah lemah, darah merah.
keluar darah lemah, sampai kepada 17 hari bulan. Selepas tu tak keluar darah lagi. Tak keluar darah. Okey. Dan dia ni telah mencukupi syarat-syarat tamyiz. Darahnya keluar cukup 24 jam. Kemudian darahnya kurang daripada 15 hari 15 malam. Kemudian pula darah lemah ni tidak melebihi daripada tempoh darah lemah ni keluar secara berterusan dan berhenti pada hari yang ke-17. Mana syarat-syarat tamyiz itu cukup. Jadi haid bagi perempuan ni pada bulan Mei adalah 5 hari. Haid ni adalah 5 hari. Mana bukan haid ni bukan 10 hari. Walaupun menyalahi adatnya. Kenapa? Kerana bulan ni dihukumkan mengikut tamyiznya, tidak mengikut adatnya. Kenapa macam tu? Sebab dia ni termasuk perempuan yang mustahadah, mu'tada, mumayyizah. Oleh kerana bulan ni bulan yang pertama, dia menunggu sampai 15 hari bulan. Dia tunggu sampai sini 15 hari bulan. Masuk hari yang ke-16 dia dah wajib mandi lah macam biasa. Wajib mandi. Okey, kemudian wajib solat. Qadaknya mula daripada mana? Qadak solat mula daripada sini sampai kepada sini, qadak solat. Okey. Qadak solat. Katakan pada bulan Jun nanti, Mei, Jun 1, 2, 3, 4, 5. Masuk hari yang ke-6, kalau dah berubah darahnya berwarna merah, berubah darahnya warna merah 7, maka dia tak perlu menunggu sampai 15 hari. Tak perlu tunggu sama macam ni. Masuk pada hari yang ke-6 saja ni, dia dah boleh mandi dah. Wajib mandi. Okey, kemudian wajib solat. Kenapa jadi macam ni? Sebab dia melihat kepada adat sebelumnya. Sebelum tu macam tu dah. Sebelum ni 5 hari, kemudian keluar darah merah, berterusan sampai sekarang. Jadi bulan Jun ni dia ikut sebelum ni. Dia mengikut bulan sebelumnya. Katakan darah tu berhenti pada hari yang ke-8, maka keseluruhan ni dia bukan haid je lah yang baru. Haid yang baru pada bulan Jun. Mana tak perlu tunggu sampai bulan ini. Jadi keadaan ni kita kata perbezaan ataupun keluar darah tu kita kena perhati sentiasa. Sebab dia bukan keluarnya secara tetap. Ni bab pada menyatakan mustahadah, mu'tada, mumayyizah. Jadi kalau mu'tada mumayyizah, darah yang kuat dijadikan sebagai haid, darah yang lemah dihukumkan sebagai istihadah. Sama seperti huraian yang kita nyatakan pada kuliah yang terdahulu. Kalau berhimpun 3 warna pun macam tu juga. Kita kena lihat 3 warna. Katakan kalau keluar 3 warna, hitam keluar 3 hari, merah keluar 5 hari, kemudian selebihnya keluar darah warna perak, maka 2 ni dianggap sebagai darah kuat dan lemah sebagai haid. Kemudian darah yang terlebih lemah tu dihukumkan sebagai istihadah. Okey, umpama contohnya pada bulan April keluar darah 10 hari, masuk pada bulan Mei keluar darah hitam 5, kemudian keluar darah merah. Okey. Waktu disertakan dengan darah warna perak, darah perak daripada 12 sampai 20. Okey. Ini kalau kita lihat pada masalah 3 warna sebelum ni, bila kita lihat masalah 3 warna, syarat nak jadikan darah kuat, ini darah kuat, ini darah lemah, yang ini kita panggil darah sangat lemah. Sangat lemah. Jadi 3 warna. Syarat dia, kita nak jadikan darah yang kuat dan lemah ni sebagai haid. Pertama apa? Pertama, himpunan kedua-dua kumpulan darah ni. Okey. Himpunan kedua-dua darah ni tidak lebih 15 hari 15 malam.
Kemudian yang kedua, darah kuat keluar dulu. Yang ketiga, darah kuat berhubung dengan darah lemah. Darah lemah. Okey. Kalau cukup 3 syarat ni, maka hitam dan juga merah boleh dijadikan sebagai haid, kemudian merah ni diukur sebagai istihadah. Yang ini istihadah. Kedua-dua ni diukur sebagai haid. Haid ni sebagai tamyiz menyalahi bulan sebelum. Maknanya boleh dijadikan hitam dan merah sebagai haid, kemudian kuning dianggap sebagai istihadah. Okey, syarat ni kena jaga. Okey, habis di situ. Pada bab membicarakan mu'tadah mumaizah. Esok insya-Allah kita akan bawa lagi beberapa contoh yang lain supaya kita lebih nampak. Kerana dalam kitab ni kita lihat dia masuk dah pada bab membicarakan tentang golongan yang keempat, iaitu golongan mu'tadah ghairu mumaizah. Jadi insya-Allah malam esok kalau tidak ada apa-apa kita akan sambung lagi kuliah ni dengan beberapa lagi perbahasan dalam kitab ni berkenaan dengan perempuan mustahadah yang terbahagi kepada 7 golongan. Jadi insya-Allah kalau ada apa-apa permasalahan yang ingin dipertanyakan boleh message dalam grup tu, dan kalau ada apa-apa teguran dan pembetulan juga boleh menyatakan kepada kami, insya-Allah kami akan lihat dan kami akan perbetulkanlah mana tempat yang silap tu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada malam esok ataupun petang esok. Kita akan maklum semula lah insyaAllah. Sebab ni pun nak dekat dengan hari raya ni, mungkin masing-masing ada aktiviti ataupun pekerjaan yang perlu diselesaikan. Apapun yang ke depan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni perancangannya ada lagi lah kuliah untuk 2 hari ni sampai menjelang hari raya ni. Wallahu a'lam. Kita akan sambung lagi pada waktu yang akan ditetapkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.